Hai semua, selamat sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua pelajar-pelajar yang cikgu kasih sekalian. So, hari ini kita bertemu kembali untuk subjek pendidikan, sains sosial dan alam sekitar tingkatan 5 KSSMPK bersama Teacher Irene. So, di sini murid-murid dapat lihat ini adalah Unit 4, imbas maklumat bagi Unit 4 yang telah kita pelajari sebelum ini. Kita pun telah tamat Unit 4 iaitu tentang pengawetan makanan. Sebelum tu cikgu nak imbas kembali, kita telah pun pelajar dalam Unit 4 ini iaitu berkaitan dengan pembungkusan vakum. Di sini kita dah pelajari apakah jenis makanan yang kita boleh awet dengan pembungkusan vakum, iaitu kalau murid dapat lihat pada nota ini, jenis makanan seperti kacang, buah-buahan, biskut, sayur-sayuran, jeruk, daging ikan atau ayam, sausage. Kemudian proses pembungkusan vakum kita dah belajar, terdapat dua cara, melalui mesin vakum dan secara manual. Iaitu tanpa menggunakan mesin. Kita menggunakan plastik ziplock kan. Kemudian kita dah pelajari kepentingan pengawetan makanan melalui pembungkusan vakum, di mana pertama sekali ia dapat memanjangkan jangka hayat makanan, mengurangkan pembaziran makanan, mengekalkan rasa dan kualiti makanan, menghalang pembiakan bakteria dan mikroorganisma, tidak memerlukan bahan pengawet dan akhir sekali mencegah penyakit bawaan penyakit makanan. Kemudian akhir sekali kita dah belajar apakah cara pembungkusan vakum dan kita dapat lihat di sini jenis-jenis pembungkusan vakum ada 3 iaitu pembungkus vakum menggunakan plastik, pouch berdiri, pembungkus vakum aluminium. Manakala bagi pempastoran pula kita dah lihat jenis makanan yang kita boleh awet dengan cara pempastoran adalah seperti susu, minuman yogurt, jus buah-buahan dan yogurt. Kemudian proses pempastoran kita dah pelajari secara manual di mana susu susu itu akan dipanaskan pada suhu 63 darjah Celsius selama 30 minit, kemudian kita sejukkan. Ada dua cara. Pertama, suhu dia 63 darjah Celsius 30 minit ataupun suhu 72 darjah Celsius 15 saat. Kemudian kita sejukkan. Ini adalah susu yang dipasturkan. Kemudian kepentingan dia adalah sama dengan pembungkusan vakum, iaitu sama dengan yang ini. Jadi cikgu tidak perlu ulang di sini. Dan cara pembungkusan pula ada 3 juga, di mana istilah yang digunakan ialah pembungkus aseptik, sesuai seperti susu, kemudian botol plastik berketupatan tinggi seperti jus, kemudian air sekali bekas polistirena khas seperti yogurt. Semua ini telah pun cikgu ajarkan. Kamu boleh lihat dan tonton video cikgu untuk topik-topik ini. Untuk hari ini kita akan beralih kepada latihan ini murid-murid telah pun buat. Kita akan lihat kepada unit 5. Unit 5 ini berkaitan dengan alam sekitar. So apa yang dimaksudkan dengan alam sekitar kita akan lihat di sini. Sebelum itu kita akan lihat apakah standard kandungan bagi topik ini, di mana dalam unit ini murid dapat 5.1 pemanasan global. So, ini adalah standard kandungan iaitu pemanasan global. Manakala standard pembelajaran ialah 5.1.1 menyatakan maksud pemanasan global. Yang kedua, 5.1.2 mengenal pasti punca berlakunya pemanasan global, iaitu pertama perindustrian, kedua pengangkutan, ketiga pembakaran hutan. Manakala standard kandungan 5.1.3 menghuraikan kesan pemanasan global dan 5.1.4 menjaga alam sekitar, kita akan lihat pada pelajaran berikutnya. So untuk hari ini cikgu akan fokus kepada standard pembelajaran 5.1.1 dan 5.1.2. Jadi mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan alam sekitar. Kita lihat di sini alam sekitar memainkan peranan penting kepada kehidupan harian manusia dan hidupan lain. Namun begitu, kelalaian manusia dalam mengejar pembangunan menyebabkan mereka alpa untuk menjaga alam sekitar. So alpa di sini lebih kurang sama maksud dengan lalai tadi, So, mereka alpa untuk menjaga alam sekitar. Kalau kamu lihat, cantik betul alam sekitar kita ni kan. Tapi kalau kita lihat di sekeliling kita, alam sekitar kita, ada yang
banyak yang tercemar kerana sikap manusia yang tidak bertanggungjawab. So, hal ini memberi kesan yang membahayakan kepada kesihatan manusia, mengancam sumber alam lain dan ekosistem. Ekosistem serta meningkatkan suhu dunia akibat daripada pemanasan global. Okey, kalau kamu lihat di sini, kamu scan benda ini, kamu akan jumpa salah satu lagu yang sangat famous pada masa zaman-zaman cikgu lah. Tajuk lagu ini ialah Hijau yang dinyanyikan oleh Zainal Abidin. Cikgu tak pasti, mungkin kamu yang pernah dengar atau tak pernah dengar. Macam cikgu, memang cikgu tahulah lagu ni kan. Kamu boleh scan, kamu boleh dengar lagu ni. Seperti mana yang cikgu berikan kamu buku digital ni kan. Okey, so cikgu ingatlah baik-baiknya, ingat apa hijau, macam itulah. Okey, nanti kita akan lihat. Okey, sekarang kita lihat yang penting sekali di sini. Apakah yang dimaksudkan dengan pemanasan global? Jadi kamu lihat ini adalah gambar menunjukkan. Okey, kalau kamu lihat pemanasan global ialah peningkatan suhu. Bukan susu salah sebut pula. Suhu atmosfera bumi secara berterusan akibat daripada kesan rumah hijau. Okey, peningkatan suhu tersebut berpunca daripada pembebasan gas rumah hijau. Apa benda ni kan? Mungkin ada yang faham, ada yang tak faham apa yang cikgu bacakan. Okey, kita lihat perubahan corak cuaca dunia menyebabkan berlakunya bencana alam seperti banjir besar, tsunami, tanah runtuh, kemarau, ribut salji dan ribut taufan. Okay, raja di bawah menunjukkan fenomena pemanasan global. Jadi kalau kamu lihat di sini, mula dengan matahari, kita perasan tak sejak akhir ini kita rasa sangat panas, okay, panas dia melampau. Ini yang disebabkan bumi dah semakin panas. Berlakunya pemanasan global sebab apa? Inilah kesannya. Sebab apa? Kalau kamu lihat yang pertama, sebahagian cahaya matahari ini diserap oleh bumi. Okey. Yang kedua, bila dah diserap oleh bumi, okey, cahaya matahari dipantulkan kembali oleh atmosfera ke ruang angkasa lepas. Kamu lihat ini ialah gas rumah kaca. Okey, kemudian yang ketiga, sebahagian cahaya matahari dipantulkan kembali ke atmosfera. Dan cahaya matahari dipantulkan kembali oleh gas rumah kaca menyebabkan bumi panas. Ini adalah contoh, okey, sebab berlakunya pemanasan global ini. Okey, kalau kamu lihat di sini celik ilmu, Jabatan Alam Sekitar di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air bertanggungjawab memastikan pembangunan lestari dalam proses kemajuan negara dan alam sekitar sentiasa bersih, sihat serta selamat untuk kesejahteraan rakyat. Jadi kalau kamu lihat di sini, inilah proses berlakunya pemanasan, okey, bumi kita. Kerana apa? Kita dah lihat ni tadi kan. Okey, dan kalau kamu lihat sejak akhir ini banyak berlakunya bencana-bencana seperti banjir besar, tsunami pernah berlaku. Okey, kalau kamu lihat, okey, Sabah pun yang beberapa tahun lepas berlakunya gempa bumi, walaupun kita Malaysia tak pernah ada gempa bumi. Ini adalah contoh-contoh kesan daripada pemanasan global tadi. Okey? Kita akan lihat seterusnya. Okey, kalau murid-murid dapat lihat di sini, secara amnya, okey, kita nak lihat hari ini 5.1.2 ini apakah punca berlakunya pemanasan global? Ada 3 perkara yang kita dapat lihat, okey. Pemanasan global ini kenal pasti punca-puncanya ada 3. Satu ialah perindustrian, kedua ialah pengangkutan dan ketiga ialah pembakaran hutan. Jadi secara amnya murid-murid kita dapat lihat pemanasan global ini boleh disebabkan oleh apa? Puncanya oleh manusia juga dan oleh persekitaran kalau kita lihat di sini Okey, kita lihat terdapat banyak punca yang menyebabkan berlakunya pemanasan global. Masyarakat seharusnya mengambil tahu akan punca-punca yang menyebabkan pemanasan global berlaku agar dapat mencari ikhtiar untuk menanganinya. So, berikut ialah punca utama berlakunya pemanasan global. Okay, kalau kamu lihat ni, asap berkepul-kepul. Dari mana datangnya asap-asap ni? Kita lihat di mana-mana. Okay, ini adalah asap yang dibebaskan daripada kawasan perindustrian. Jadi punca pertama pemanasan global kerana
perindustrian. Ini adalah aktiviti manusia, kilang-kilang yang membebaskan asap-asap ni. Jadi kalau kamu lihat, pembakaran bahan api fosil bagi menggerakkan jentera dan mesin telah membebaskan banyak gas karbon dioksida dan karbon monoksida. Kedua-dua gas ini merupakan gas pencemar utama di kawasan bandar. Kalau kamu lihat, apa yang mencemarkan alam sekitar ialah pembebasan gas, dan nama gas tersebut ialah karbon dioksida dan karbon monoksida. So inilah yang mencemarkan kawasan bandar. Kalau kamu lihat, memang di kawasan bandar lah yang paling banyak kilang-kilang ni kan. So kilang-kilang perindustrian ini yang melepaskan asap kotor dan tercemar terus ke udara, seperti lagi ada gas lain lagi, gas nitrogen oksida pula, sulfur dioksida dan sebagainya, telah menyebabkan penipisan ozon. So inilah puncanya. Yang ketiga, semakin banyak haba yang digunakan di dalam perindustrian, semakin banyak gas karbon dioksida dihasilkan. So maka semakin banyak pula haba yang terperangkap oleh lapisan gas, lalu meningkatkan suhu udara secara global. Jadi murid-murid boleh scan imbas di sini, murid boleh lihat untuk menonton video punca berlakunya pemanasan global. Yang seterusnya kita lihat faktor kedua berlakunya pemanasan global ialah pengangkutan. Kita lihat semakin banyak kenderaan di jalan raya, semakin banyak apa? Kalau kamu lihat sistem pengangkutan darat, air dan udara telah meningkatkan penggunaan bahan api fosil, iaitu petroleum, berplumbum dan diesel. Jadi sumber tenaga ini tidak mengalami pembakaran yang sempurna dalam penghasilan tenaga. Jadi pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan gas karbon dioksida dan karbon monoksida. Jadi murid dapat lihat persamaan di sini Majoriti kita lihat gas yang dibebaskan yang mencemarkan alam sekitar ialah gas karbon dioksida dan karbon monooksida. So kenderaan bermotor merupakan pencemar utama hidrokarbon kerana menggunakan bahan bakar petroleum. Kamu lihat banyak sangat kenderaan di jalan raya, khususnya di bandar-bandar besar. Jadi ini adalah kesan daripada alam aktiviti manusia. Sebab itu digalakkan supaya kita berkongsi kenderaan, tidak menggunakan terlalu ramai-ramai semua bawa kenderaan supaya tidak banyak asap yang dibebaskan kan. Sebab itu kita gunakan pengangkutan awam supaya kurangkan pengangkutan persendirian. Ini dapat mengurangkan penggunaan kenderaan persendirian. Ini sekaligus mengurangkan lagi pembebasan gas karbon dioksida dan karbon monoksida. Lebih kurang kenderaan di jalan raya, lebih kita punya udara lebih sihatlah, tidak tercemar. Kemudian pembakaran hutan. Inilah yang dikatakan dengan aktiviti manusia juga. Salah satu puncanya kalau kamu lihat, biasalah kita mengalami kesan ni, kita semua sedar. Setiap tahun mesti kita akan alami kesan jerebu dan sebagainya kan. Ekoran daripada pembakaran hutan. Kadang-kadang cuaca dah terlampau panas, hutan tu bukan orang yang bakar, dia terbakar sendiri. Tapi ada juga sikap manusia yang tidak bertanggungjawab, mereka membakar hutan. So asap daripada pembakaran hutan yang terbebas ke angkasa mengandungi banyak gas karbon dioksida. So aktiviti pembakaran hutan memusnahkan pelbagai spesies pokok. Jadi pokok ni berfungsi menyerap karbon dioksida pada atmosfera untuk melakukan proses fotosintesis. So, gas karbon dioksida yang banyak terperangkap dalam ruang atmosfera ini menyumbang kepada pemanasan global. Ini bezanya manusia dengan tumbuh-tumbuhan. Untuk makluman murid-murid, kita manusia, kita perlukan oksigen untuk bernafas. Manakala pokok pula memerlukan karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Ini bezanya. Kita perlukan oksigen. Tumbuh-tumbuhan pula perlukan karbon dioksida. Dan satu kelebihan banyaknya pokok. Mengapa perlu banyak pokok? Sebab dia serap karbon dioksida. Tumbuh-tumbuhan ini serap karbon dioksida tapi dia bebaskan oksigen. Sebab itulah digalakkan kita tanam banyak pokok. Bukan setakat kita nak lihat hijau, tapi pokok ini fungsi penting dia ialah dia akan membebaskan oksigen, lebih banyak oksigen, dan oksigen tu penting untuk kita manusia lah. Kita perlukan oksigen. Jadi kamu lihat
Yang seterusnya, murid-murid akan lihat dalam pelajaran berikutnya, kita akan lihat apakah kesan pemanasan global. Kesan pemanasan global. Untuk hari ini kita akan buat latihan ini. Cikgu akan bagi secara interaktif di mana murid kena padankan gambar pada punca pemanasan global yang betul, iaitu ialah perindustrian, pengangkutan dan pembakaran hutan. Jadi pada pelajaran akan datang kita akan lihat apakah kesan pemanasan global. Jadi sampai di sini sajalah pembelajaran kita, PDPR kita pada hari ini. Saya harap murid-murid dapat ingat kembali apakah yang dimaksudkan dengan pemanasan global. Kita lihat proses-prosesnya. Kemudian kita lihat mengapa berlakunya pemanasan global dan puncanya ada 3, iaitu perindustrian, pengangkutan dan pembakaran hutan. Dan jangan lupa, apakah gas yang dibebaskan? Kebanyakannya ialah gas karbon dioksida dan karbon monoksida. Monoksida. Kalau kamu lihat di sini monoksida. Itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi di PDPR akan datang. See you again. Bye bye. Have a nice day.